Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Ghazwatu Hunain, peperangan Hunain. Satu lagi peperangan yang disertai sendiri oleh Nabi SAW. Di antara peperangan yang paling ramai peserta pasukan Nabi SAW, bahkan melebihi pasukan musuh. Ini kerana peperangan ini berlaku selepas pembukaan kota Mekah. Tentera Fathi, tentera pembukaan yang bilangannya 10,000, kemudian bercampur pula dengan tentera pasukan Quraisy. Apabila Nabi SAW membuka kota Mekah dan menyeru kabilah-kabilah sekitar untuk masuk Islam, menyerah diri, tiba-tiba ada satu kabilah besar di pinggiran Mekah, berhampiran Taif, mencabar Nabi SAW dan bersiap untuk berperang. Walamma balagha fathu Makkah Hawazin jama'ahum Malik bin Auf an-Nasri fashtama'a ilayhi Saqifun wa qawmuhu Banu Nasr ibn Muawiyah wa Banu Jushum wa Banu Sa'd bin Bakrin wa Yasirun min Bani Hilal bin Amirin wa qad istashabu ma'ahum an'amahum wa nisa'ahum li'alla yafirru. Apabila sampai berita pembukaan kota Mekah kepada Hawazin, iaitulah satu kabilah di sebelah timur Mekah, lalu menghimpunkan Hawazin oleh seorang namanya Malik bin Auf an-Nasri dan bersamanya Saqif dan juga kaumnya sendiri Banu Nasr dan beberapa kabilah yang lain, dan mereka ikut sertakan bersama pasukan mereka ialah binatang ternak dan juga perempuan dan kaum keluarga mereka. Tujuannya supaya mereka bersungguh dan tidak lari. Kerana biasanya lari kepada harta dan juga sanak saudara. Tetapi ini dah dibawa semuanya. Walamma tahaqqaqa dhalika Duraid bin Simah Syekhu Bani Jushum wa kanu qad hamaluhu fi haudaj likibarihi tayammunan bi ra'yihi ankara dhalika ala Malik bin Auf an-Nasri wa hajanah. Apabila mendapat berita ini secara pasti oleh seorang tua namanya Duraid. Dia ni orang tua Bani Jushum. Dan dia dibawa di atas kotak ataupun pondok kecil yang diletak di atas unta kerana dia terlalu tua. Tetapi dibawa juga kerana mengambil pengalamannya dan pendapat. Apabila dia melihat apa yang berlaku di hadapannya, dia tak setuju. Dia mencela dan mengecam Malik bin Auf. Dia kata, innaha kanat laka lam yanfa' kadhalik wa in kanat alaika fa innal munhazima la yarudduhu syai'. Dia kata, kalau peperangan ini berpihak kepada engkau menang, tak ada guna semua ini. Kenapa dibawa semua binatang ternak, semua kaum keluarga? Dan kalau engkau kalah, maka yang kalah tidak akan mendapat apa-apa, dia kata. Bukan sahaja mereka kalah, bahkan mudah dirampas segala harta benda dan kaum keluarga. Wa harradhum ala alla yuqatilu illa fi biladi. Jadi pandangan orang tua ini
Dia kata dia galakkan supaya berperang di kampung saja. Fa'abau alaihi dhalik. Tetapi kabilah-kabilah ini enggan terima pendapat itu. Wattaba'u ra'ya Malik bin Auf. Lebih bersetuju dengan pendapat ketua mereka. Faqala Duraid hadza yaumun lam ashhadhu wa lam yaghib anni. Dia kata, kalau begitu, ini satu peperangan yang aku tidak mampu untuk menyaksikannya. Walaupun aku tidak hilang. Maknanya aku tidaklah menghilangkan diri. Tapi ini satu peperangan yang akan aku lihat betapa dahsyatnya musibah dan malapetaka yang akan menimpa kaumku. Wa ba'atha sallallahu alaihi wasallam Abdullah ibn Abi Hadrat al-Aslami fasta'lama lahu khabar al-qaumi wa qasdahum fatahayya'a Rasulullah sallallahu liliqa'i. Nabi sendiri mengutus seorang namanya Abdullah ibn Abi Hadrat. Tujuannya mendapat berita dan mengetahui apa tujuan mereka. Fatahayya'a Rasulullah sallallahu liliqa'i. Maka Nabi bersiaplah untuk berhadapan dengan mereka ini. Wasta'ara min Safwan bin Umayyah adra'an. Kebetulan Nabi duduk di Mekah. Di Mekah banyak senjata. Nabi pinjam daripada seorang yang baru masuk Islam. Dulunya pemimpin Quraisy, namanya Safwan bin Umayyah. Nabi pinjam daripadanya banyak baju-baju besi. Qila mi'ah, ada kata 100. Wa qila arba'u mi'ah, ada kata sampai 400. Dia kaya dia. Waqtarada minhu jumlatan minal mal. Nabi pinjam lagi duit banyak. Wasara ilaihim fil 10 alafil ladzina kanu ma'ahu fil fathi. Jadi Nabi keluarlah dengan satu pasukan 10,000 yang menyertai perang daripada Madinah lagi membuka kota Mekah. Al-faidi min tulaqa'i Makkah, dan campur 2,000 pula di kalangan penduduk Mekah yang dibebaskan, tidak ditawan. Wa syahida ma'hu Sufyan bin Uyainah Hunainan wa huwa musyrikun. Sufyan bin Uyainah rupanya dia masih syirik lagi. Ketika itu dia menyertai pasukan bersama Nabi SAW. Wa dzalika fi Syawalin min hadhihi sanah. Jadi peristiwa Hunain ini berlaku di bulan Syawal tahun itu. Wastakhlafa ala Makkah Itab bin Usaid walahu nahwa 20 sana. Mekah dilantik ketua namanya Attab. Umur dia baru 20 tahun. Wa marra sallallahu alaihi wasallam fi masirihi dzalika ala syadaratin yu'azzimuha al-musyrikun. Dalam perjalanan ini berlaku satu peristiwa yang memberi pelajaran akidah yang berguna. Iaitulah apabila Nabi SAW melalui satu pohon. Pohonnya pohon bidara. Yang diagungkan, yang disembah oleh kaum musyrikin. Qalu lahu zatu anwat. Pokok ni, pokok besar, pokok bidara, dinamakan zatu anwat. Zat maknanya mempunyai. Anwat maknanya yang senjata-senjata yang digantung. Jadi mereka biasanya menggantung senjata-senjata di situ untuk mencari kekuatan kononnya. Jadi pokok itu dianggap dahan-dahannya sebagai azimat. Faqala ba'du juhalil a'rab ij'al lana zati anwatin kama lahum zatu anwat. Dia kata, wahai Rasulullah, kita pun nak punya zatu anwat sebagaimana orang musyrikin dahulu ada zatu anwat. Faqala qultum walladhi nafsi biyadihi kama qala Musa. Kamu bercakap demi Tuhan seperti cakap kaum Musa Bani Israel dahulu. Dalam Quran menyebut ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Jadikan untuk kami Tuhan sebagaimana mereka juga ada Tuhan. Iaitulah ketika setelah mana Bani Israel diselamatkan daripada Fir'aun, ditenggelamkan di laut. Mereka selamat, tiba-tiba terus kembali kepada perangai tidak mensyukuri nikmat dan teringat kepada zaman jahiliah. Lalu Nabi menyebut la tarkabunna sananal ladzina qablakum sananal man kana qablakum. Kamu pasti akan menurut cara dan ajaran laluan yang pernah dilalui oleh kaum yang terdahulu.
ثم نهض صلى الله عليه وسلم فواف حنينا وهو واد أدور من أودية تهامة. Lalu Nabi bangkit terus berjalan sehinggalah bertemu dengan Hunain. Hunain ini satu lembah yang curam, ya, sangat dalam. Di antara lembah-lembah Tihamah. وَقَدْ كَمَنَتْ لَهُمْ هَوَازِنُ فِيهِ وَذَلِكَ فِي عَمَايَةِ الصُّبْحِ. Rupanya di lembah inilah tersembunyi ataupun bersembunyinya Hawazin ini. Apatah lagi waktu itu waktu subuh, waktu awal pagi, yang mana banyak awan ataupun kabus yang melindungi. Wahamalu alal muslimina hamlata rajulin wahidin. Tiba-tiba mereka serang sekaligus. Walaupun ramai tapi seperti seorang. Fawallal muslimuna la yalwi ahadun ala ahadin. Jadi orang Islam bertempiaran lari. Tak ada yang layang siapa-siapa. Wa dzalika qauluhu ta'ala. Itu pelajaran besar. Al-Quran menyebut wa yauma hunainin iz a'jabatkum kasratukum. Ingatlah hari peperangan Hunain ketika kamu bangga kerana bilangan kamu ramai. Walam tughni ankum syai'a. Tiba-tiba bilangan ramai ini tidak menguntungkan kamu sedikit pun. Wadaqat 'alaikumul ardu bima rahubat. Sempit bumi sedangkan bumi ini luas. Thumma wallaitum mudbirin. Kemudian kamu lari bertempiaran. Wa dzalika anna ba'dahum qala lan nughlaba al-yawma min qillah. Ini kerana sebahagian mereka bercakap sombong. Dia kata lan nughlaba al-yawma min qillah. Hari ini kita tidak akan tewas kerana sedikit. Kita tidak sedikit. Wa thabata Rasulullah sallallahu walam yafir. Hari itu terbukti keberanian dan kepahlawanan Nabi SAW. Nabi tetap pendirian, teguh dan tidak lari. Wa ma'ahu minas sahabati Abu Bakrin wa Umaru wa Ali wa ammuhul Abbas. Ada beberapa kerak yang boleh disebut nama. Abu Bakar, Umar, Ali, Al-Abbas. Wa benahu Al-Fadal wa Al-Qusam. Dua orang anak Abbas. Wa Abu Sufyan ibn Al-Harith Abdul Muttalib. Wa benuhu Ja'far wa akharun. Wa huwa sallallahu alaihi wasallam yawma idzin rakibun baghlatahu allati ahdaha lahu Farwah ibn Nufasatul Juzami. Wa huwa yarquduha ila wajhil adu. Nabi hari itu naik bagal yang dihadiahkan oleh Farwah ini. Dan Nabi menuju laju ke arah musuh. Wal Abbasu akhidhun bihakamatiha yakufuha anit taqaddum. Abbas pegang tali pemegang kepala ataupun muka baral ini, menyekat daripada Nabi menuju. Wa huwa yunawwihu bismihi yaqulu anan nabiyyu la kazib. Sedangkan Nabi melaung menyebut bangga anan nabiyyu la kazib. Aku Nabi yang sebenar, tidak tipu. Ana bin Abdul Muttalib. Aku cucu Abdul Muttalib. Keturunan Abdul Muttalib yang berani. ثم أمر العباس وكان جهير الصوت أن ينادي يا معشر الأنصار يا أصحاب الشجرة يا معشر أصحاب السمرة. Kemudian Nabi perintahkan supaya Al-Abbas, dia kebetulannya seorang yang bersuara lantang, bersuara kuat, supaya dia panggil, wahai kumpulan Ansar, wahai pembai'ah di Syajaratul Ridwan di Hudaibiyah terdahulu. Wahai peserta-peserta Samurah, iaitulah peserta bai'ah Hudaibiyah dahulu. Falamma sami'ahul muslimuna wa hum farun karru. Jadi orang Islam yang sedang lari itu pulang kembali. Wa ajabuhu labbaika labbaik. Mereka menyambut sambutan panggilan Nabi SAW. Ya wahai Rasulullah, ya wahai Rasulullah. Wa ja'ala rajulu
Idza lam yastati' an yusniya ba'irahu li kasratil munhazimin nazala an ba'irihi wa akhadha dir'ahu falabisaha wa akhadha sayfahu wa turusahu wa yarji'u rajilan ila Rasulullah sallallahu. Bersungguh mereka kembali sehingga seorang yang tidak mampu lagi untuk naik kudanya kerana ramai yang rebah, dia turun daripada untanya, ambil baju besinya dipakai, mengambil pedangnya dan mengambil penyangganya, pulang walaupun berjalan kaki menuju kepada Nabi SAW hatta idza ijtama'a hawlahu isabatun minhum nahwul mi'ah, sehinggalah adalah yang boleh berhimpun di keliling Nabi lebih kurang 100 orang. Istakbalu Hawazin, mereka menghadap Hawazin. Fashtaladu hum wa iyyahum washtaddatil harb. Maka hebatlah peperangan dan makin sengit pertarungan. Wa alqallahu fi qulubi Hawazin ar-ra'ba hina raja'u. Allah campak dalam hati Hawazin ketakutan melihat kumpulan Islam kembali. Falam yamliku anfusahum, mereka tak boleh kawal diri. Wa ramahum sallallahu alaihi wasallam biqabdati Hasan biyadi. Nabi sendiri melontar pasiran dengan tangannya. Falam yabqa minhum ahadun illa nalahu minha. Tidak ada seorang pun di kalangan Hawazin melainkan terkena pasiran ataupun batu kecil yang dilontar Nabi SAW. Wa tafiru Hawazinu baina yaday muslimin. Jadi Hawazin lari di hadapan orang Islam, wa yattabi'unahum wa yatba'unahum, orang Islam mengejar mereka. Yuqatiluna wa ya'sirun, ada yang dibunuh, ada yang ditawan. Falam yarji' akhiru sahabati ila Rasulullah illa wal asra baina yaday. Jadi tak ada sahabat yang tinggalan kecuali tawanan ada di tangan. Semua sahabat datang dengan tawanan masing-masing. Wa haza sallallahu alaihi wasallam amwalahum wa ayalahum. Jadi Nabi pada hari itu menghimpunkan semua harta dan semua kaum keluarga mereka. Wa hazat tawaifu min Hawazin ila Autas. Sebahagian daripada Hawazin ini pergi ke Autas, iaitulah satu perlembahan dekat dengan Taif. Faba'atha ilaihim Aba Amir al-Ash'ari wa ismuhu Ubaid wa ma'hu ibnu akhihi Abu Musa al-Ash'ari hamilan rayatal muslimina fi jama'atin minal muslimin. Jadi Nabi hantar bala tentera ke sana. Dipimpin oleh Abu Amir al-Ash'ari dan anak saudaranya Abu Musa al-Ash'ari, bawa bendera Islam. Faqatalu minhum khalqa, mereka berjaya membunuh Hawazin di sana sebahagiannya. Wa qutila amirul muslimin Abu Amir. Dalam peristiwa ini Abu Amir yang mengetuai pasukan kecil itu terbunuh. Dengan sebab itulah ketua Asy'ariyin selepasnya ialah Abu Musa al-Ash'ari. Ramahu rajulun fa asaba rakbatahu fa kana minhu hatfuhu. Ada seorang lontar panahan, pemanahnya terkena kakinya dan keluar darah banyak, dia meninggal. Faqatala Abu Musa qatilah. Abu Musa berjaya membunuh pembunuh bapa saudaranya. Walamma akhbar Abu Musa Rasulullah SAW bidzalik istaghfara li Abi Umayyah, li Abi Amir. Apabila sampai berita kematian Abu Amir disampaikan oleh Abu Musa, Nabi beristighfar panjang. Nabi SAW beristighfar kepada Abu Amir radhiyallahu anhu. Wa kana Abu Amirin rabi'a arba'ati istushhidu yaum Hunain. Jadi pada hari itu 4 orang saja yang meninggal. Abu Amir yang keempat. Wasani Aiman bin Umi Aiman, wasalis Yazid bin Zam'ah, warabi' Suraqah ibn al-Haris min Bani Ajlan min al-Ansar. Amal musyrikuna faqutila minhum khalqun katsirun nahwal arba'in. Orang kafir hari itu terbunuh lebih kurang 40. Ghazwatu Taif, peperangan Taif. Ini dia bukan peperangan juga walaupun tidak berlaku secara berhadapan.
Amma Malik Hawazin wa huwa Malik ibn Auf al-Nasri fa innahu hina hazama jayshuhu dakhala ma'a Saqifin hisna Taif. Raja Hawazin namanya Malik tadi Al-Nasri, apabila tewas tenteranya dia bersama dengan Saqif masuk kubu Taif. Wa raja'a sallallahu min Hunain falam yadkhul Makkah hatta ata Taif. Nabi pulang daripada Hunain, Nabi belum kembali ke Mekah. Sehinggalah baginda datang ke Taif. Fahasarahum, kepung Taif. Wa fi sahih an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala fahasarnahum 40 yawma. Anas menceritakan 40 hari juga mereka kepung Taif. Yakni Saqif, kabilahnya Saqif, fastahsaw wa tamannau. Tapi mereka kuat. Dan mereka bertahan, mereka degil. Mereka ada ketahanan. Wa qatalu jama'atan minal muslimin bin nabli wa ghairi. Dan mereka berjaya membunuh sekumpulan umat Islam dengan panahan dan lain. Wa qad kharaba sallallahu alaihi wasallam katsiran min amwalihim adh-dhahirah. Nabi sendiri berjaya merosakkan, meruntuhkan harta benda mereka, mana kubu-kubu mereka ataupun pagar-pagar kebun mereka. Wa qata'a a'nabahum, Nabi potong buah-buah anggur mereka. Walam yanal minhum kabira syai', tapi tak ada kesan besar. Faraja'a anhum fa'ata ji'ran. Akhirnya Nabi pun putus asa. Dalam sebahagian sirah menyebut, orang minta supaya Nabi berdoa laknat kepada Saqif. Allah, ya Rasulullah, ud'u Allah ala Saqif. Ya Allah, wahai Rasulullah, berdoa laknatlah kepada Saqif. Tapi Nabi berdoa hidayah kepada Saqif. Allahumma hdi Saqifan wa'ti bihim. Ya Allah, hidayahkan Saqif dan bawa datang mereka berjumpa aku. Peristiwa itu betul-betul berlaku. Pada tahun 9 Hijrah lebih kurang, ataupun sebelumnya, itulah tahun Wufud. Datang Saqif menyerah diri kepada Nabi SAW masuk Islam, berdamai. Jadi Nabi kita SAW tidak berjaya menawan Saqif. Nabi pulang ke Mekah melalui Ja'ranah. Ja'ranah sangat dikenali hari ini. Di umrah akan di Mekah, biasanya ziarah Ja'ranah, dan di sana mereka akan berihram biasanya, mengambil berkat Ja'ranah yang pernah Nabi kita SAW berihram daripada sana. Fa'atahu wafdu Hawazin hunalika muslimin wa dhalika qabla an yuqassima al-ghanaim fa khayyarahum SAW baina dhararihim wa baina amwalihim taru az-zurriyah fa qala SAW amma ma kana li wa li bani Abdul Muttalib fa huwa lakum. Tiba-tiba Hawazin datang dan masuk Islam, serah diri. Sedang Nabi belum mengagihkan harta rampasan perang. Lalu Nabi beri pilih. Nabi kata, oleh kerana kamu dah masuk Islam, pilihlah. Kamu nak anak beranak ke, isteri dan anak-anak, ataupun harta. Pilih dua je. Mereka pilih anak beranak. Mereka pilih isteri dan anak-anak. Nabi kata, kalau inilah pilihan engkau hanya boleh ambil milikku dan milik Abdul Muttalib sahaja. Walai tak bolehlah, mereka tawanan. Faqala al-muhajirun wal ansar wa ma kana lana. Muhajirun dan ansar kata, apa yang milik kami juga sama, kami tak ambil. Untuk kamulah. Wa huwa li Rasulillah, dia kata untuk Rasulullah dah serah. Faruddati dzurriyyah ala Hawazin. Jadi banyaklah isteri dan anak-anak dipulangkan kepada Hawazin. Wa kanu 6,000. Tengok, bilangan mereka 6,000. Keluarga yang diserahkan. Fihi Musyaima' bintul Haris ibn Abdul Uzza min Bani Sa'd ibn Bakar ibn Hawazin. Antara yang dipulangkan ini, antara tawanan ialah saudara susu Nabi SAW, kakak susu Nabi SAW. Namanya Syaima' bintul Haris. Daripada Bani Sa'ad. Nabi dulu dipelihara oleh kabilah Bani Sa'ad. Halimatus Sa'diyah. Wahya ukhtu Rasulillah SAW min ar-radha'ah. Dia adalah saudara perempuan Nabi sesusu.
Fa'akramaha wa'ataha. Nabi muliakan dia hari itu dan Nabi beri macam-macam hadiah kepadanya. Waraja'at ila biladiha mukhtaratan lidhalik wa qad kanat hawazinu muttu ila Rasulullah SAW bi rada'atihim iyah. Jadi dia pulang dengan pilihannya ke kampungnya. Dan memang Hawazin ada kaitan dengan Nabi SAW, iaitulah dari segi susuan. Wa tamara sallallahu alaihi wasallam min al-Ji'rah. Daripada Ji'ranah Nabi berihram dan Nabi berumrah. Ini umrah ketiga Nabi SAW selepas umrah Hudaybiyah dan umrah Qadiyah, umrah Qadha. Ini umrah Ji'ranah, umrah terakhir Nabi SAW ialah umrah bersama haji pada Hajatul Wada, haji selamat tinggal. Cukup 4 umrah Nabi kita SAW. Wa dakhala Makkah falamma qada umratahu irtahala al-Madinah. Jadi selesai umrah Nabi balik ke Madinah. Wa aqama lin-nasi al-hajja 'ama idzin Attab bin Usayd. Di tahun itu haji dipimpin oleh orang Islam namanya Attab bin Usayd. Kana awwala man hajja bin-nasi min umara'il muslimin. Jadi Nabi belum haji, Abu Bakar pun belum haji, haji Islam. Attab orang yang pertama haji, memimpin haji di kalangan pemimpin orang Islam. Kemudian Ghazwatul Tabuk. Wahya Ghazwatul Usrah. Kemudian peperangan Tabuk. Dalam Qurannya dinamakan Ghazwatul Usrah, Yaumul Usrah, hari payah. Kerana musim panas, perjalanan jauh dan kurang bekalan. Walamma anzalallahu azza wa jalla ala rasulih qatilul ladhina la yu'minuna billahi wa la bil yawmil akhir wa la yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu wa la yadinuna dinal haqqi minal ladhina utul kitaba hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum saghirun. Perangi mereka yang belum beriman kepada Allah dan hari akhirat dan tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul, tidak beragama dengan agama yang benar di kalangan Ahlul Kitab, sehinggalah mereka menyerah jizyah dengan tangan mereka dalam keadaan mereka rendah dan hina. Nadaba Rasulullah SAW alal Madinati wa man hawlahum minal a'rabi ilal jihad. Nabi menggalakkan, menggerakkan penduduk Madinah dan badawi-badawi sekitar untuk berjihad. Wa a'lamahum bi ghazwi Rum. Kali ini Nabi minta supaya mereka keluar sempadan menyerang Rum. Iaitulah di utara semenanjung tanah Arab ketika itu yang menguasai Baitul Maqdis. Wa dzalika fi Rajabin min sanati 9. Tahun 9 Hijrah. Umur Nabi ketika itu dah 62 tahun. Wa kana la yuridu qazwatan illa warra bi ghairiha. Kita tahu perangai Nabi SAW. Nabi kalau dia mahu peperangan di satu sudut ataupun di satu lokasi, Nabi tidak akan jelaskan. Nabi akan sembunyikan tempat itu. Nabi akan bayangkan seolah-olah mahu pergi ke lain. Illa ghazwatuhu hadh. Kecuali peperangan ini. Peperangan terakhir Nabi SAW, peperangan Tabuk. Nabi beritahu ke mana tempat tuju, iaitulah Tabuk dan sasarannya Rom. Fa'innahu sarraha lahum biha. Kali ini Nabi terang-terang. Dia ta'ahabu supaya mereka bersiap. Bisyiddati aduwihim wa kasratihi. Kerana musuh kali ini terlalu ramai dan terlalu kuat. Wa dzalika hina tabatis simar. Kebetulan pula ketika itu buah sedang masak. Dia kalau kemarau teruk ini, masa itulah buah masak. Panas teruk, maka masaklah tamar. Dan orang Arab payah nak tinggal kebun lah, kerana buah tamar sedang masak. Wa kana dzalika fi sanatin mushtibah. Jadi tahun tu panas sungguh. Jadi mereka lebih seronok duduk buah kebun dengan air yang sejuk dan buahnya yang mekar. Fata'ahabal muslimuna lidzalik. Jadi oleh kerana perintah Nabi SAW, mereka bersiap juga.
Wa anfaqa Uthman bin Affan ala hadzal jaish wa huwa jaishul usrah malan jazila. Uthman sendiri mempersiapkan, membelanjakan untuk bala tentera ini harta yang terlalu banyak. Ada kata 1000 dinar, 1000 dinar. Bayangkan 1 dinar 600 lebih kurang atau 700 ya. Jadi 1000 ya, 600,000, 700,000. Wa qala ba'dhum innahu hamala ala 1000 ba'ir. 1000 ekor unta dengan kelengkapannya. Di atasnya dengan bekalan. Wa mi'ata faras. 100 ekor kuda. Wa jahazaha dengan tenteranya. Siap atam majihaz. Lengkap. Hatta lam yafkidu iqalan wala khitama. Sehingga tali pengikat pun disiapkan. Bersungguh dia. Sehingga Nabi SAW menyebut la yaduru Uthmana ma fa'ala ba'da dhalik. Uthman tidak ada apa yang memudaratkan apa yang dia lakukan selepas daripada ini. Nabi sangat bangga dengan pengorbanan. Wa nahadha sallallahu alaihi wasallam fi nahwin min 30,000. Nabi sendiri bangkit 30,000 bala tentera. Wastakhlafa 'ala al-Madinati Muhammad bin Maslamah. Ketua Madinah ialah Muhammad bin Maslamah. Wakila Suba' ibnu Urfutah wakila Ali. Wassahihu anna Aliyan kana khalifatul lahu 'ala an-nisa'i wa dhurriyyah. Yang sebenarnya Ali hanyalah ketua keluarga saja. Untuk isteri dan keluarga. ولهذا لما آذاه المنافقون فقالوا تركه على النساء والذرية. Karena itulah ketika dia masih lagi di Madinah, dia dicela oleh munafikun. Dia kata apa pondan, kena jaga perempuan dan anak-anak. Lahika Rasulullah SAW fasyakka ilaih. Dia keluar Madinah, dia tuju kepada Nabi SAW, dia mengadu apa yang dihina padanya. Faqala ala tarda an takuna minni bimanzilati Harun wa Musa. Maka datanglah sabdaan Nabi SAW, sabdaan yang paling mulia kedudukan Sayyidina Ali, iaitulah apabila Nabi SAW menyebut, adakah engkau tidak berkenan? Adakah engkau tidak berkenan, tidak redha bahawa engkau dengan aku seperti kedudukan Harun dengan Musa? Ghaira annahu la nabiyya ba'di. Cuma tidak ada Nabi selepas aku. Tidak seperti Harun yang juga seorang Nabi. Wa qad kharaja ma'ahu Abdullah ibn Abi Ubay ra'sul munafikin thumma raja'a min asna'it tariq. Sebenarnya yang keluar juga ialah Abdullah bin Ubay, kepala munafik. Tapi sekerat jalan je, kemudian dia balik. Wa takhallafa ar-Rasulullah sallallahu alaihi nisa wa dhurriyyah wa man adharahu Allah min ar-rijal mimma la yajidu dhahran yarkabuhu aw nafaqatan takfi. Jadi yang ketinggalannya hanyalah perempuan dan anak-anak kecil. Dan juga lelaki yang diberi uzur kerana sakit, kerana tidak ada bekalan, tidak ada unta yang menanggungnya, tidak ada nafkah yang mencukupinya. Wa takhallafa munafiquna kufran wa inada. Satu lagi golongan munafiklah, mereka ini ketinggalan, tidak menyertai pasukan kerana kufur dan degil. Wa kanu nahwas 80 rajula. Ramai juga mereka 80 orang. Wa takhallafa usah. Cuma ada 3 orang yang bergelar usah, yang akhirnya turun surah Taubah menerima taubat mereka radhiyallahu anhu. Ini orang Islam yang benar, jujur. Tapi ketinggalan kerana melambat-lambatkan, menangguh-nangguhkan perintah, menyambut perintah. Iaitulah Murarah ibn Rabi', Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah. Thumma taballahu alaihim ba'da kudumihi sallallahu bi 50 laylah. Akhirnya Tuhan terima taubat mereka selepas Nabi pulang 50 hari. Fasara sallallahu alaihi wasallam famarra fi tariqihi bil Hijr. Jadi Nabi meneruskan perjalanan sehinggalah sampai ke Hijr. Hijr kita tahulah, Hijr iaitulah perkampungan Nabi Allah Saleh alaihissalam yang dihancurkan
Di kawasan ini kawasan yang dilaknat. Fa'amarahum alla yadkhulu alaihim buyutahum illa an yakunu bakihin. Ini tempat yang dilaknat. Sekarang dikenali sebagai Madain Saleh, ke arah utara menuju ke Syam, menuju ke Tabuk. Nabi perintahkan supaya mereka tak masuk ke perkampungan Hijr ini kecuali menangis. Wa alla yashrabu illa min bi'rin naqah. Jangan minum daripada mana-mana perigi kecuali bi'run naqah. Iaitulah perigi yang pernah diminum oleh unta milik Nabi Saleh dahulunya. Wa ma kanu ajanu bihi min ghairihi yut'imu lil ibil. Apa yang mereka kacau daripada perigi-perigi lain untuk dibuat gandum, roti sebagainya, itu tak boleh makan, Nabi kata. Itu hanya boleh dimakan oleh binatang saja, unta saja. Orang tak boleh makan. Wajazaha sallallahu alaihi wasallam muqanni'a. Jadi Nabi SAW melepasi kawasan itu cepat-cepat. Fabalagha sallallahu alaihi wasallam Tabuk. Akhirnya Nabi tibalah di Tabuk. Wa fiha 'ainun tabiddu bi syai'in min al-ma'i qalil. Tabuk ini kawasan padang pasir, tak banyak air ya. Adalah satu punca air yang tak banyak juga. Fakathurat bi barakati. Tapi dengan berkat Nabi SAW, punca air ini jadi banyak. Ma'a ma syuhida min barakati du'aihi fi hadhil ghazwah. Ini banyak juga berkat doa Nabi SAW, mukjizat Nabi SAW yang berlaku dalam perjalanan ini. Min taksirit ta'amil ladhi kana hasilul jaishi jami'ihi minhu miqdar al-anzi al-barikah. Pada SAW fa'akalu min. Dalam perjalanan pernah mereka kebuluran. Hanya tinggal saki-baki makanan. Tiba-tiba Nabi berdoa, saki-baki makanan itu boleh dimakan oleh mereka semua sekali dan menjadi banyak. Wa mala'u kulla wi'a, bahkan setiap orang boleh isi bekas masing-masing lagi. Kana zalika fil jaish, yang ada dalam pasukan tentera itu. Wa kadzalika lamma atash, itu juga dalam peristiwa ini mereka kehausan. Da'allahu ta'ala faja'at sahabatun fa'amtarat. Tiba-tiba datang tengah-tengah padang pasir yang panas, datang awan mendung dan menurunkan hujan. Fasharibu hatta rawaw wahtamalu. Mereka semua boleh minum sehinggalah hilang dahaga. Mereka boleh meneruskan perjalanan. Summa wajaduha lam tujawizul jaish. Fi ayatin ukhar kasiratin ihtaju ilaiha fi dhalikal waqt. Banyak lagi lah mukjizat-mukjizat yang berlaku apabila mereka memerlukan dalam waktu. Walamman taha ila hunak lam yalqa aduwa. Bila tiba di sana, tak bertemu dengan mana-mana musuh. Wa ra'a anna dukhulahum ila ardi Syam hadhihi sanah yashikku alaihim. Tapi mereka berpendapat untuk masuk ke tanah Syam, menyerang Rom di perkampungan mereka tahun itu sukar. Azama ala ruju'. Jadi Nabi berazam untuk pulang sahaja. Wa salaha sallallahu Yahnah ibni Ru'bah sahiba Ailah. Di sana Nabi bermusalahah, Nabi berdamai dengan raja ataupun ketua Ailah. Ailah iaitulah satu bandar hari ini dalam negara Palestin, Israel, kawasan pelabuhan di Laut Merah, di Teluk Aqabah. Jadi di sana ada kabilah Arab yang kesetiaan mereka kepada Rom, kebanyakan Arab di situnya. Jadi Nabi bersuluh dengan mereka. Wa ba'atha Khalidan ila Uqaidar daumah faji abihi fa salahahu aidan. Nabi juga hantar Khalid berjumpa satu lagi ketua kabilah di Daumah, juga
Khalid minta supaya berdamai, waraddahu thumma raja'a SAW. Tapi dia tak nak, kemudian Nabi SAW pulang. Wa ba'da ruju'ihi amara bihadmi masjidil Dirar. Sepulang daripada Tabuk inilah berlaku peristiwa yang disebut dalam Quran, iaitulah Masjid Dirar. Ini helah munafik yang bilangan mereka 80 orang tadi, termasuklah Abdullah bin Ubay yang balik. Jadi mereka mencari alasan. Apakah alasan mereka tidak menyertai pasukan ini? Jadi mereka buat alasan mereka bina masjid. Mereka buat satu masjid yang dinamakan Quran sebagai Masjid Dirar. Masjid yang mendatangkan mudarat. Wa kana qad ukhrija min dari Jizam bin Khalid wa hadamahu bi amri Rasulullah SAW. Tapi apabila Nabi sampai, mereka minta Nabi sembahyang, sebaliknya Nabi runtuhkan masjid ini. Dengan perintah Nabi, dia diruntuhkan oleh Malik bin Rakhshum daripada Bani Salim. Ahadu rijali Badrin. Dia ni salah seorang peserta perang Badar. Wa akharu ma'ahu, ada seorang. Cuma khilaf ulama siapa yang seorang lagi. Wa huwal masjidul ladzi nahallahu rasulahu sallallahu an yakuma fihi abada. Masjid yang dalam Quran disebut Tuhan perintahkan supaya Nabi tidak sekali-kali berdiri di situ. Wa kana ruju'uhu min hadhihi al-ghazah fi Ramadan min sanati tis'in. Jadi pulang Nabi pada bulan Ramadan tahun 9 Hijrah daripada peperangan ini. Wa anzalallahu fiha 'ammata surah Taubah. Kebanyakan surah Taubah membicarakan tentang peperangan ini. Wa ataballahu azza wa jalla man takhallafa anhu sallallahu alaihi wasallam. Tuhan mencela mereka yang ketinggalan, terutamanya di kalangan mereka yang jujur beriman, iaitu 3 orang tadi. Dalam Quran menyebut maka nali ahli al-Madinati wa man hawlahu min al-a'rabi an yatakhallafu an Rasulillah. Tidak patut kepada penduduk Madinah dan Arab-Arab sekitarnya, Badawi-Badawi sekitarnya untuk ketinggalan daripada Nabi SAW. Walam yaghrabu bi anfusihim an nafsih, dan mereka tidak ada keinginan untuk membantu Nabi SAW. Jadi ini taubat daripada satu dosa yang paling besar. Namanya takhalluf anil jihad, tidak menyertai jihad. Itu surah Taubah sebenarnya, ya. Hari ini tidak dianggap dosa lagi, ketinggalan daripada jihad. Wa man tali wallati taliha, ayat selepasnya pun begitu. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Tidaklah sepatutnya orang beriman keluar semua sekali, tapi sepatutnya keluarlah daripada setiap kumpulan itu satu kumpulan keluar bersama Nabi mendalami agama. Mereka yang keluar bersama Nabi SAW dalam peperangan balik sebagai fuqaha, ulama. Ini salah satu di antara 2 tafsir. Menyertai peperangan bersama Nabi SAW ialah bertafakuh. Pulang ke kampung halaman, mereka menjadi ulama, menjadi pendakwah dan boleh memberi ingat kepada kaum masing-masing. Kemudian kudumu wafdu Saqif. Ketibaan rombongan Saqif. Saqif yang dikepung oleh Nabi SAW tadinya tidak berjaya. Tiba-tiba tahun 9 Hijrah mereka datang menyerah diri, menganut Islam, mengembirakan Nabi SAW. Wa qadima wafdu Saqifin ala Rasulillah SAW. Jadi Saqif ini satu lagi kabilah besar. Khuza'ah masuk Islam sebelum pembukaan kota Mekah, Quraisy masuk Islam ketika pembukaan. Kemudian lepas pembukaan kota Mekah, satu lagi kabilah besar namanya Saqif. Mereka datang pada Ramadan tahun itu, Ramadan tahun 9 Hijrah. Fa'aslamu fa'anzalahum
sallallahu alaihi wasallam fil masjid. Nabi memuliakan mereka. Nabi tempatkan mereka di masjid. Wa daraba lahum fiha qubbah. Nabi buat satu khemah besar. Wa kana as-safiru bainahum wa bainahu Khalid bin Sa'id bin al-As. Orang tengah ataupun duta merekanya ialah Khalid ibnu Sa'id. فكان الطعام يأتيهم من عند النبي صلى الله عليه وسلم فلا يأكلون حتى يأكل خالد قبلهم. Jadi makanan sampai kepada mereka. Nabi hidang kepada mereka. Tapi mereka tak makan sehinggalah Khalid makan. Aslamu, mereka masuk Islam semuanya. Washtaratu alla yabqa indahum taghiyatuhum wa hiya al-lach. Wa alla tuhdama falam yujibhu sallallahu alaihi wasallam ila dhalik. Mereka masuk Islam dengan syarat, mereka kata ketua berhala mereka namanya Al-Lach, berhala besar mereka di Al-Lach, di Pasar Ongkas, di Taif sana, tidak diruntuhkan. Tapi Nabi tak layan. Nabi kata itu syarat tak boleh terima. Diruntuhkan Al-Lach. Wa sa'alu an yukhafifa anhum ba'd as-salawat. Dan mereka minta izin tak nak sembahyang 5 waktu. Kalau boleh ada sembahyang yang mereka tak sanggup. Falam yujibhum ila dhak. Nabi tak layan juga. Fasa'alu alla yahdimu bi'aidihim taghiyatahum. Dan mereka minta supaya janganlah minta mereka yang menghancurkan tauk mereka, berhala mereka Allah. Itu Nabi terima. Nabi kata tak apalah, bukan kamu yang runtuhkan, kami yang runtuhkan. Faba'asa ma'ahum Aba Sufyan, Sakhar ibn Harbin, wal Mughirah ibn Syu'bah lihadmiha. Jadi Nabi hantar Abu Sufyan dan Al-Mughirah bin Syu'bah untuk meruntuhkannya. Fahadamah, dua-dua tu meruntuhkan Al-Lach. Wa'azuma zalika ala nisa'i Saqif. Perempuan Saqif emosi sungguh, mereka tak boleh terima. Wa'taqadu ay yusibahum minha su'. Mereka kata mereka akan terkena kejahatan dengan sebab dipecahkan Al-Lach. Wa qad tanaza bihimul Mughirah hina hadamaha. Jadi Al-Mughirah buat kelakar masa dia meruntuhkan Al-Lach. Fakharra sari'an. Bila dia runtuhkan, dia rebah, dia pingsan. Wa dzalika bitawatu'in minhu wa min Abi Sufyan. Sengaja dia rancang. Dia dan Abu Sufyan rancang, bila pecahkan, rebah, pingsan. Liyuhimahum anna dzalika minha. Untuk supaya mereka sangka bahawa dia pingsan kerana Al-Lach. Thumma qama yubakituhum wa yuqarri'uhum. Kemudian bila orang kata, itulah kenapa runtuhkan sangat, sekarang dah pingsan, tiba-tiba dia bangkit molek-molek ada. Dia mencela, dia menghina. Fa aslamu wa hasna islam. Maka masuk Islamlah semua penduduk Taif, iaitulah kaum Saqif. Kemudian Hijjatu Abi Bakr As-Siddiq. Tahun 9 ada haji tahun itu. Tapi haji yang belum disertai oleh Nabi SAW. Dan haji tahun itu pun walaupun orang Islam yang menguasai, tetapi masih lagi kaum musyrikin ada. Tahun itulah diisytiharkan bahawa tahun terakhir kaum musyrikin boleh menyertai haji. Lepas pada ini tidak ada lagi. Haji tahun itu tidak dipimpin oleh Nabi SAW. Haji tahun itu dipimpin oleh Abu Bakar. Hijjatu Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu. Wa ba'asa sallallahu alaihi wasallam Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu amiran alal haji hadhihi sanah. Jadi ketua haji tahun itu ialah Abu Bakar. Wa ardafahu Ali. Selepas Abu Bakar sampai, Nabi hantar seorang lagi, Ali. Kerana di Madinah turun surah Taubah ataupun surah Bara'ah. Surah Bara'ah ini selain daripada kisah perang Tabuk, ada kisah Bara'ah. Bara'atun minallahi wa rasuli. Iaitulah tidak lagi diizinkan kepada kaum musyrikin untuk menyertai haji muslimin tahun depan.
Ataupun tahun itu lagi. Allah yahujja tahun depan ya. Allah yahujja ba'dal 'ami musyrikun. Tahun depan seorang musyrik pun tak boleh datang haji. Wala yatufa bil baiti uryan. Yang telanjang tak boleh dah nak tawaf. Wa nabadha ilaihim 'udahum. Dia campak. Jadi Senali bawa ayat ini. Ke pangkuan Abu Bakar untuk dibaca, illa man kana za ahdin muqaddar fa'ahdu ila muddati. Kecuali yang ada perjanjian satu tempoh yang ditetapkan, maka habis tempoh lah. Wa tawataratil wufudu hadhihi sanah. Tahun 9 inilah tahun orang Arab selepas daripada datang haji, bermulanya sunnah selepas haji pergi ke Madinah. Kerana Nabi masih di Madinah. Ini adat sehingga hari inilah. Bukan saja orang pergi ke Mekah, pergi ke Madinah juga. Dulunya kerana Nabi masih hidup, Nabi ada di Madinah. Hari ini Nabi tak ada, tapi kubur Nabi SAW di Madinah. Jadi haji walaupun di Mekah, tetapi tidak lengkap haji kecuali menziarahi Madinah Al-Munawwarah. Jadi mereka datang bertemu Nabi SAW. Wufud, dia panggil rombongan-rombongan yang datang berbai'ah, datang tafaqquh, datang Islam. Wa ma ba'daha ala Rasulillah SAW mud'inatan bil Islam. Mereka tunduk serah diri bahawa mereka dah Islam. Dakhilina fi dinillahi afwaja. Mereka masuk Islam berpuak-puak. Tidak perlu Nabi datang ke kampung mereka, mereka datang bertemu Nabi SAW mengislamkan diri. Kama qala ta'ala idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Bila datangnya kemenangan Allah dan pembukaan kota Mekah, engkau melihat manusia masuk dalam agama Allah berpuak-puak, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan beristighfarlah. Sesungguhnya Dia adalah Tuhan yang maha menerima kepulangan hamba-Nya. Wa ba'asa sallallahu alaihi wasallam Mu'adz bin Jabal ila al-Yaman. Itulah Nabi hantar Mu'adz bin Jabal ke Yaman. Kerana penduduk Yaman dah masuk Islam. Nabi tak pergi ke Yaman. Tapi Nabi hantar Mu'adz ke sana. Sebagai Rasulullah, utusan kepada Rasulullah. Wa ma'ahu Abu Musa al-Asy'ari, penduduk asal di sana. Wa ba'atha rusula ila mulukil amtar, ila rusul aqtar yad'una ila Islam. Nabi mula hantar postman, pembawa surat ke raja-raja sekitar mengajak mereka masuk Islam. Fantasharatid da'wah. Maka dakwah tersebar. Wa alatil kalimah Islam meninggi. Wa ja'al haqq wa zahaqal batil. Ini ucapan Nabi pada hari pembukaan kota Mekah. Ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Sambil Nabi pecahkan 360 berhala keliling Kaabah. Telah tibanya kebenaran, telah berlalunya kebatilan, dan kebatilan sesuatu yang patut berlalu, merambus. Kemudian Hajatul Wada', insya-Allah kita akan sambung semula. Pembacaan sirah di hujung umur Nabi SAW dikenali sebagai Hajatul Wada', haji selamat tinggal Nabi SAW. Sekadar itulah apa yang sempat kita baca dalam pertemuan ini. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.